50.2 taburan binomial bahagian 2. Okey murid-murid, dekat sini cikgu nak tunjuk 3 jenis rumus, iaitu rumus mean, variance dan sisihan piawai. Okey, seperti biasa, jangan lupa n tu apa? Okey, n tu adalah bilangan percubaan. Okey, bilangan percubaan. Okey, kejap ya. Okey, di sini adalah bilangan percubaan. Itu adalah wakil untuk n, iaitu percubaan. P itu seperti biasa, jangan lupa, iaitu P adalah kebarangkalian. Kebarangkalian untuk kejayaan. Okey. So, Q apa? Okey, Q adalah kebarangkalian kegagalan. Okey. Jadi mean dia punya bentuk simbol macam ni ya. Mean sama dengan NP, variance pula NPQ, dan sisihan piawai kita square rootkan sahaja NPQ itu. Okey, jom kita tengok apa contoh-contoh soalan yang melibatkan rumus-rumus yang berikut. Contoh 11. Suatu kajian mendapati bahawa 95% daripada rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun dan ke atas mempunyai lesen memandu kereta. Jika 160 orang dipilih secara rawak daripada kumpulan umur itu, jangkakan bilangan rakyat Malaysia berumur 20 tahun dan ke atas yang mempunyai lesen memandu kereta. Seterusnya, cari variance dan sisihan piawai bagi taburan ini. Okey, berikut kita kena keluarkan dulu maklumat lah. Okey, yang ada lesen kereta, yang ada lesen 95%, maksudnya P adalah 95%. Jadi P itu adalah 0.95, bererti Q adalah 0.05. Tambahkan P dan Q akan dapat 1. Okey, lagi maklumatnya. Okey, terdapat 160 orang dipilih secara rawak. Okey, itu adalah N. Jadi 160. Okey, jadi soalannya, okey, jangkakan bilangan rakyat Malaysia berumur 20 tahun ke atas yang mempunyai lesen memandu kereta. Okey, jadi, okey murid-murid, okey, jadi kita nak cari apa? Yang pertama, mean. Maksudnya, kita nak cari mean. Okey, jadi mean, mana tulisan? Okey, cikgu ambil warna hitam. Okey, jadi bila kita nak cari mean, dia kata bilangan yang berumur ni, okey, jadi kita nak cari mean. Mean, ni mean ya. Mean. Okey. Jadi bila kita nak cari mean, dia punya bentuk dia macam ni simbolnya. Okey, kita apa formula mean? NP. N adalah 160. Okey, kita darabkan dengan P 0.95. Okey, jadi di sini kita akan dapat 152. Jadi kita berjayalah. Seterusnya cari variance. Okey, jangan lupa variance. Variance. Okey, variance, apa simbol variance? Okey, variance adalah macam ni, ada kuasa 2. Okey, NPQ. Jadi N kita dah ada 160, P 0.95, Q 0.05. Okey, darabkan semua, kita akan dapat 7.60. Okey, soalan seterusnya, sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Sisihan piawai. Okey, tak ada kuasa 2. Jadi kita square root NPQ, punca kuasa 2. NPQ tu kita dah dapat lah tadi, 7.60. Kita square root. Jadi kita akan dapat 2.76. Yeay, kita berjaya mendapat jawapan ketiga-tiga yang dikehendaki. Contoh yang ke-12, kita sudah masuk soalan yang melibatkan menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan binomial. Okey, kita tengok contoh 12. Sebuah kedai kek menghasilkan sejenis kek coklat. Didapati bahawa 12% daripada kek coklat itu berjisim kurang daripada 1 kg. Cari bilangan minimum kek coklat yang perlu dipantau supaya kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebiji kek coklat berjisim kurang daripada 1 kg yang dipilih secara rawak adalah lebih besar daripada 0.85. Okey, murid-murid, daripada sini kita boleh keluarkan maklumat lah. Okey, maklumat yang penting dulu. Okey, dekat sini
Okey, dekat sini kita keluarkan maklumat kek coklat yang berjisim kurang 1 kg. Kita andaikanlah X ni mewakili kek coklat yang berjisim kurang daripada 1 kg. Jadi kurang 1 kg, okey. Jadi dia punya P dia adalah 12% lah. 12% maksudnya 0.12. Automatik kita boleh dapat Q dia. Okey, 1 tolak 0.12 kita akan dapat 0.88. Okey, biarkan di situ. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, cari bilangan minimum kek. Nak cari bilangan, bererti kita nak cari N. N kita tak tahu. Okey, betul dipantau supaya kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya, tengok sekurang-kurangnya sebiji kek. Jadi cikgu keluarkan, nak cari probability kebarangkalian di mana X sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya tanda dia macam ni lebih besar ataupun sama dengan sekurang-kurangnya sebiji. Maksudnya sekurang-kurangnya 1. Okey, daripada 1 kg dipilih Sarawak adalah lebih besar. Tengok lebih besar macam ni. Lebih besar daripada 0.85. Jadi ini adalah kebarangkalian. Dah ada dah kebarangkaliannya. Cuma kita tak tahu berapa biji kek yang minimum yang kebarangkalian dia 0.85. Okey, soalan yang sebelum tadi kita dah ada N, kita nak cari kebarangkalian. Tapi sekarang dia terbalik, dia dah bagi kebarangkalian, nak cari N pula. Okey, jadi apa-apa pun ini kepala kita. Kalau kita tak berjaya keluarkan kepala macam ni, memang kita tak ada idea. Okey, murid-murid, jangan lupa ya. Okey, kalau X lebih besar ataupun sama dengan 1, bermaksud 1, 2, 3, dan seterusnya. Okey, jadi apakah nombor yang tidak berada dalam garisan hijau ni? Tulisan hijau ni. Okey, yang tak ada adalah kosong. Kan apa-apa pun mesti bermula dengan kosong kan? Jadi 0, 1, 2, 3 dan ekstra. Jadi yang tak ada adalah kosong. Jadi kita tak tahu hijau ni sampai nombor berapa. Apa kata kalau keseluruhannya kebarangkalian kita 1. Jadi 1 tolak yang tak ada. Macam tu. Jadi 1 tolak probability X sama dengan 0 lah. Itu yang tak ada. Okey, lebih besar daripada 0.85. Sama sahaja. Okey, jadi di sini okey, jadi kat sini negatif P X sama dengan 0.85 kita tolak dengan 1, positif bawa pergi sini. Okey, lepas itu macam mana kita nak buat? Okey, lepas itu cikgu nak tukar ni negatif ni. Okey. Macam mana cikgu nak buat? Okey, ni tukar negatif Maksudnya ini negatif bawa pergi kanan. Okey, bila hilangkan negatif di sini, maksudnya cikgu nak bahagikan. Maksudnya kat sini negatif 1 lah. Bila kita hilangkan, silap ni. Bila kita hilangkan negatif, macam semuanya kita bahagi negatif 1, maksudnya tanda akan berubah. Sini akan jadi positif 1, ni akan jadi negatif 0.85. Macam ni. Jadi bila dah kat sini, kita masukkan dalam formula semula. Ingat, N kita tak tahu. N C kosong sebab R kita kosong. P kita 0.12, 0.12, 0 naik atas. 0.88, N tolak 0. Jadi kita dapat N. Dekat sini kita akan dapat 0.15. Okey. Apabila sampai di sini, kamu tengok, kamu kena selalu ingat apa-apa C kosong. Contoh cikgu letak C lah. Shift C ni C kosong mesti 1. Ni N C kosong mesti 1. Jadi apa lagi? Apa-apa kuasa kosong mesti 1. Betul tak? Cek. 9 kuasa kosong. Oh betul. Apa-apa kuasa kosong mesti 1. Jadi kat sini 0.88 kuasa N. 0.15. Okey, jadi 1 darab 0.88 kuasa N ni tinggallah 0.88 kuasa N 0.15. Okey, apabila dah dapat bentuk yang macam ni, macam mana kita nak buat ni? Okey, macam manalah kita nak buat? Okey. Okey, selalunya kalau kita dapat soalan macam ni, selalunya kita selesaikan menggunakan log lah. Okey, kita letak log. Cikgu suka letak log 10 kiri dan kanan. Jadi, letak dia dah buat. Okey. Log 10 untuk 0.88 N lebih kecil. Okey, log 10 0.15. Buat bracket lebih selamat. Okey, jadi jangan lupa hukum log N ke depan. Okey. Jadi 0.88.
log 10, 0.15. Okey, bila di sini. Jadi kita cari nilai lah. Okey, log 0.88 ni berapa? Log 0.88. Okey, negatif ya. Jadi N negatif 0.055551. Okey, lepas tu log 0.15 dapat negatif juga 0.8239. Okey, bila nombor yang negatif nak bawa pergi kanan, dia pecahkan. Jangan lupa bila pecahkan nombor dengan unknown, tanda ketaksamaan akan berubah semula macam ni ya. Okey, jadi negatif 0.8239 per negatif 0.0551. Macam tu. Jadi di sini kita akan dapat N lebih besar sama dengan 14.84. Okey, so sekarang soalannya kita nak bilangan minimum. Okey, bilangan minimum. Jadi, untuk pengetahuan murid-murid, bilangan minimum tu berarti macam ni. Okey, contoh ni 14, ini 15, ini 16, ni 17 dan seterusnya lah. Okey, 14.85 ni berada di sini contohnya. Okey, berada di sini. Okey. Jadi ke kanan lah. Jadi mungkin 14.84 dan seterusnya ke kanan. Jadi sekarang mungkin 15, 16, 17, 18 atau mungkin 100 sampai ke sana. Masalah yang sekarang soalan ni nak minimum. Okey, bila nak minimum kita ambil lah nombor yang paling kecil, nombor yang pertama kita jumpa. Sini 15 kan. Jadi kita akan dapatlah jawapan kita N sama dengan 15. Tada. Contoh yang terakhir untuk 5.2 taburan binomial bahagian 2. Bahagian menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan binomial. Contoh 13. Dalam satu kajian didapati bahawa 35% rakyat Malaysia yang lahir dalam julat tahun 1980 hingga tahun 2000 berkemampuan membeli sebuah rumah sendiri. Jika 10 orang daripada rakyat Malaysia yang lahir dalam julat tahun itu dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa tidak lebih daripada 2 orang yang berkemampuan membeli rumah sendiri. Okey, daripada sini apa-apa pun kan murid-murid kita keluarkan maklumat. Jangan lupa keluarkan maklumat. Okey, sekarang soalan cerita tentang yang lahir dalam julat. Okey, lahir dalam julat. Okey, yang lahir dalam julat Zam. Okey, jadi 35% lah. 35% berarti 0.75. Automatik kita tahu Q adalah yang tidak lahir dalam julat. 35. Jadi 65. Okey. Jadi lepas itu apa dia? Okey, jika 10 orang dipilih serawak, jadi N sama dengan 10. Okey, jadi lengkap ada N, ada P, ada Q. Okey, jadi cari kebarangkalian bahawa tidak lebih daripada 2 orang yang berkemampuan membeli rumah sendiri. Tidak lebih daripada 2 orang. Okey, soalan yang macam ni, siapa pula yang hon tu? Okey, tidak lebih ni kamu kena pastikan tidak lebih ni dia boleh sama. Boleh sama tapi tidak boleh lebih. Macam tu. Okey, betul ke? Cari kebarangkalian bahawa tidak lebih daripada 2 orang yang berkemampuan membeli rumah sendiri. Okey, jadi tidak lebih tu berarti okey, P tidak lebih tu maksudnya dia boleh sama tapi tak boleh lebih. Berarti lebih kecil sama dengan. Okey. Tidak lebih daripada 2 orang maksudnya macam ni. Macam tu. Ingat tidak boleh, tidak lebih. Sama boleh tapi tak boleh lebih. Jadi tanda lebih kecil dan sama dengan. Okey, jadi kita nak cari probability ni lah. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi senang je. Okey, bila kita dah tahu tidak lebih daripada 2, okey, maksudnya apa nombor-nombor yang ada kurang daripada 2 ni? Okey, mungkin 0, mungkin 1, mungkin 2. 2 termasuk sebab ada sama dengan. Jadi, kita berjaya keluarkan di mana probability X sama dengan 0, tambah probability X sama dengan 1 dan tambah probability X sama dengan 2. Jadi kita berjayalah keluarkan begitu. Jadi seterusnya jangan lupa kita masukkan dalam formula ya. N kita 10 C, R kita yang pertama 0, 0.35, 0 naik atas, 0.65, 10 tolak 0, 10. Okey, tambahkan dengan 10 C, R kita yang kedua 1, 0.35, 1 naik atas,
0.65, 10 tolak 1, 9. Tambah yang ketiga, N C2, N kita 10. C2, 0.35, 2 naik atas, 0.65, 10 tolak 2, 8. Okey, selesai. Okey, kira dengan berhati-hati. Jadi kat sini kita akan dapat 0.0135. Kita tambahkan dengan 0.0725. Kita tambah pula dengan 0.1757. Jadi hati-hati, 0.2617. Jadi cikgu berjaya mendapatkan kebarangkalian bahawa tidak lebih daripada 2 orang yang berkemampuan membeli rumah sendiri. Okey, selesai sudah untuk taburan binomial. Bye.